Semakin ramai mata yang memandang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mohon kerjasama. Kalau tengok di ruangan komen di bahagian bawah, kita ada pinkan address untuk tuan-tuan dan puan-puan share kepada rakan-rakan, share kepada Facebook page, share kepada sahabat-sahabat yang berada di WhatsApp. InsyaAllah kita panjang-panjangkan ilmu yang akan kita berkongsi dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Munawir sebentar saja lagi. Okey, saya dah nampak dah Al-Fadhil Ustaz. Di skrin saya nanti saya jemput Al-Fadhil Ustaz masuk ke dalam skrin kita sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai. wabarakatuh. Sihat Apa Ustaz ya? khabar? Sihat Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah Selalu ya. tengok Ustaz dekat Masjid Abu Ubaidah, segan saya nak tegur. Oh, ya ke? Katanya apa tak ditegur. Okey Ustaz, Alhamdulillah awal hari ni Ya. Ustaz masuk, seronok saya. So insyaAllah kita Ya. kalau dah Ustaz masuk awal, kalau boleh kita nak ambil kesempatan ni, kita nak bermula awal lah Ustaz. Kalau boleh, boleh ke Ustaz? Ya. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Tak ada masalah Ustaz. Baik, saya mulakan dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Munawir Salihuddin yang merupakan penceramah khas bagi FB Live Bukit TM Perak pada hari ini. Yang saya muliakan juga rakan-rakan daripada anggota TM Perak, para pesara TM Perak yang sentiasa mengikuti live kita pada hari ini. Dan juga kepada rakan-rakan sahabat-sahabat daripada seluruh negeri Perak, dan tidak lupa juga ada yang daripada Kedah, daripada Pening yang mengikuti live kita pada hari ini. Antaranya adalah saudara Faiz Helmi ni daripada Kolej Pertanian Malaysia, Kampus Induk Kedah. Alhamdulillah, audio clear dan terang. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami. Belum terlambat lagi untuk kami mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua tetamu-tetamu dan juga penonton-penonton kita pada hari ini. Semoga kita doakan agar dengan kehadiran tahun 2021 sedikit sebanyak memberikan segala yang terbaik insya-Allah kepada kita, lebih baik daripada tahun 2020 yang mencabar ini Ustaz . Dan tidak lupa juga saya ingin menjemput kepada rakan-rakan untuk kita share link yang telah pun saya pin di ruangan komen ini. Kita just copy paste ke newsfeed anda, tak kira di Facebook ataupun di WhatsApp, boleh. InsyaAllah kita memanjang-manjangkan ilmu yang bakal kita terima daripada Al-Fadhil Ustaz pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan menyerahkan ceramah khas kita pada hari ini yang bertajuk Azam Tahun Baru 2021. Sebagaimana yang Ustaz sedia maklum, kalau nak cerita pasal azam ni Ustaz, tiap tahun kita ada azam Ustaz ya. Betul. Tercapai tak tercapai sahaja azam tahun baru kita yang lepas-lepas tu. Baiklah, dan sebagaimana yang saya beritahu tadi Ustaz, tahun baru 2021 kita berada di orang kata zon yang baru, di norma yang baru Ustaz. Dalam keadaan hari ini bermula dengan PKP di sesetengah negeri, dan ada juga macam negeri kita PKPB, dan ada negeri lain yang PKP. Saya rasa tahun 2021 ni bakal memberikan impak yang baru kepada kita Ustaz. So saya jemput Ustaz untuk menyampaikan sedikit sebanyak ceramah yang boleh bagi orang kata guidance lah, bagi rujukan kepada kita untuk menghadapi cabaran tahun 2021 ini. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Munawir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sya'alallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Tuan Haji Nazri yang bertindak sebagai pengerusi program kita pada pagi ini. Didoakan semoga Allah berikan banyak pahala kepada Tuan Haji Nazri kita. Amin. Dan juga kepada Bakit ya, Badan Kebajikan Islam ya, TMNet, dan kepada semua warga TMNet, cawangan Ipoh Perak ya, bos-bosnya ke ataupun pegawai-pegawai kanan, kaki tangan, semualah saya ucapkan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa dia, minta maaf ada gangguan orang call. Saya ni ramai peminat walaupun bukan selebriti, selebrutu, tapi ramai yang call. Tak tahulah janda mana call tu, wallahu alam ya. Jangan marah. Ya, terima kasih kepada warga TMNet Perak dan juga Bakit yang orang kata mengelolakan program yang cukup hebat, cukup menarik ini. Tahniah saya ucapkan. Jadi hari ini saya diminta untuk membincangkan apa dia tentang azam tahun baru. Tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu bapa rahmati Allah, sesungguhnya tiap-tiap tahun kita akan menyatakan azam tahun baru kita, betul tak? Dan kadang-kala kita seringkali memungkiri janji azam kita itu. Kenapa berlaku begitu? Mungkin kita berazam hanyalah kata pepatah Melayu, angat-angat tai ayam. Maksud dia apa dia? Early in the year, mula-mula masuk tahun baru Januari ni bersemangat. Tapi kemudian apa yang berlaku? Kita jadi lemah semangat, kita tak dapat nak melaksanakan azam kita. Kerana apa? Kemungkinan ada interruption, ada gangguan di situ. Apa gangguan yang paling utama? Kita niat berazam tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya nak bagi orang kata piawaian dia. Apa dia tuan-tuan? Bagaimana kita nak berazam dan azam itu menjadi betul-betul azam. Menjadi seriously. Menjadi kita akan mengikutnya dengan betul-betul. Nabi SAW dalam satu riwayat yang banyak jalannya. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, ada yang mengatakan apa dia rijal, perawinya sahih. Malah ada ulama mengatakan ianya dhaif. Tetapi ianya boleh dijadikan sebagai motivasi. Apa dia? Sabda Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'il khisal. An arba'in khisal yaumil qiyamah. Apa dia? Kaki anak Adam ini tidak akan terlepas kecuali ditanya tentang 4 perkara. So kalau kita nak meletakkan azam tahun baru ini, tetapkan untuk 4 perkara ni, insya-Allah. Insya-Allah bila kita niat 4 perkara ini, we make a change. Kita adakan suatu perubahan. Azam untuk berubah daripada 4 perkara ini, insya-Allah, kerana Allah, azam kita ni akan jadi serius, betul-betul kita akan berubah.
Apa yang pertama? Kata Nabi, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya. Di mana dia habiskan? Bagaimana dia habiskan? Okey, Januari 2021. Agak-agak berapa dah umur kita? Haji Nazri, berapa umur Haji Nazri? 17 tahun kamu. Model lagi ni. Amin. Amin. Umur saya rahsia. Rahsia. Biarlah rahsia. Jangan marah. Ya, umur kita makin meningkat tuan-tuan. Mana ada umur kita makin muda? Tak ada. Umur kita potong belakang-belakang, undur belakang sampai umur 7 tahun. Tak ada. Dia makin meningkat, makin meningkat. Saya ni nak masuk 50 dah. Di ambang 5 siri. Tuan-tuan yang ada depan saya ni mungkin ada yang dah 60. Nak pencen tahun ni. Tadi Tuan Haji Nazri kata ada yang dah pencen dah yang mengikuti program kita pagi ni yang dah pencen. Berapa umur dah? 65? Kata orang Paris udah berapa umur? 65? Tuan-tuan, umur ni Allah akan tanya. An umrihi fima afnah. Sebab tu Nabi bersabda dalam satu riwayat yang lain. Bila seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi khair? Bak umur ni ya. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah dia manusia yang baik itu? Yang paling baik. The best of human. Siapa dia? Maka jawab Nabi SAW, man tala umruhu wa asuna amaluh. Nabi menjawab, orang yang paling baik itu yang panjang umurnya. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun dah pencen umur 60. Mungkin ada yang pencen awal. Tapi Allah bagi dah kelebihan pada kita, panjang umur. Bukan panjang umur je. Sihat Allah bagi. Selera makan pun bertambah-tambah. Bukan 2 pinggan, 3 pinggan lebuh. Sihat, tak ada penyakit, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, jantung. Kalau ada pun terkawal, under control. Okeylah tu. Maknanya Allah bagi bukan saja umur, nikmat umur, Allah bagi nikmat kesihatan. Apa lagi? Selain daripada nikmat kesihatan, Allah bagi nikmat waktu lapang, masa lapang, dak pencen. Kan banyak tempat kita boleh pergi. Tapi macam kata Haji Nazri tadilah, Allah uji pula kita. PKP pula. PKPB. Di Ipoh ada yang zon merah. Dia tak boleh pergi bebas ke mana-mana. Itu ujian daripada Allah Ta'ala. Tapi masa lapang tu tetap ada. Kalau kita tak boleh habiskan masa lapang di luar rumah, kita ada banyak masa lapang di dalam rumah bersama ayang yang tercinta. Betul tak betul? Allah bagi. Tadi apa dia? Allah bagi umur panjang. Dah umur panjang. Allah bagi kesihatan. Apa lagi? Allah bagi masa lapang. Allah akan tanya, kata Nabi SAW, tentang umurnya itu apa dibuat. Sebab tu kata Nabi, man tala umruhu wa ashuna amalu. Orang yang baik, terbaik itu, the best is, who is, ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Apa itu baik amalannya di sini? Iaitulah wa huwa yastafidu, kata ulama, dengan umur kita yang panjang itu, kita mengambil faedah daripada tulu umri, panjang umurnya itu. Fi ziyadati min asanatih, kata ulama. Apa dia? Menambahkan ibadat-ibadat. Itu yang kita hendak. Buat apa umur panjang tapi menghabiskan masa pada benda-benda yang Allah larang. Ini teruklah. Sebab tu Nabi kata, orang yang syarrun nas ni apa pula? Syarrun nas itu ialah man tala umruhu wa sya'a amalu. Orang yang tak elok jahat ni apa dia? Sejahat-jahat manusia ni apa dia? Yang panjang umurnya tetapi sya'a amalu. Apa dia? Amalannya tidak baik. Patutnya kita dah pencen.
Patutnya umur kita makin bertambah. Tak kira lah yang muda ke yang tua. TM ni mungkin masih ada yang muda 20-an, 30-an. Pernah tak kita muhasabah refleksi balik? Ke mana kita habiskan masa-masa lapang kita waktu cuti? Ataupun masa kita ini umur Allah bagi meningkat ni, ada tak kita nak buat hasanat? Apa itu hasanat? Ibadat-ibadat, kebajikan, kebaikan. Saya nak tanyalah yang ada depan saya ni. Antara kita baca Quran dengan karaoke, mana best? Jawab dengan ikhlas. Jawab dengan baik-baik. Answer with a properly answer. Okay. Agak-agak mana best? Saya tak boleh dengar jawapan kat sini. Tak? Kalau nak jawab Haji Nazri je boleh jawab kan? Mana best? Karaoke ke baca Quran? Kalau kita kata baca Quran, tu bagus. Maknanya kita sudah berhijrah, kita sudah berazam dan kita telah berubah. We have made a change. Okay, that's good. Bagus. Kita telah berubah. Ya, kenapa? Kita kata antara karaoke dengan baca Quran. Baca Quran lah yang lebih baik. Itu bagus. Makna kita sudah apa dia? Yastafidu bituli umrihi fi ziyadah min asanati. Kata ulama, dia sudah memanfaatkan umurnya untuk membuat benda-benda yang baik. Tapi ramai akan jawab, Ustaz, baca Quran ni tunggu tua lah Ustaz. Ni masalah kita, tunggu tua. Kalau sempat. Kalau tak sempat macam mana? Kalau sempat macam mana? Ini masalah kita ni. Kita kata tunggulah Ustaz, tengah ni tengah muda. Nafsu masih ni lagi. Ya, kalau kita bertaubat, berubah pun, satu hari kita akan buat balik. Tunggu kita tua besok, pergi Mekah, balik Mekah, barulah kita berubah. Kalau sempat. Orang Parik kata kalau dan. Kalau tak sempat, macam mana? Sebab itu, azam untuk berubah ini bukan tunggu awal tahun. Setiap hari, hasibu anfusakum qabla an tu'asabu, kata Sayyidina Umar. Apa dia? Tiap hari kena muhasabah diri ni. Hari ni aku dah buat baik ke tak? Hari ni aku dah buat ibadat ke tak? Tuan-tuan, kita ni bukan semua lahir-lahir terus jadi ustaz, lahir-lahir terus jadi orang soleh. Tak. Ingat tak zaman kita remaja dulu? Zaman kita nakal dulu? Zaman kita curi buah jambu Pak Mat dulu? Ingat tak? Zaman kita curi macam-macam dulu? Bukan aku, koma lah. Jangan marah. Ingat tak zaman rok kapok dulu? Kalau yang dah pencen ni, ingat tak zaman 70-an dulu? Zaman John Travolta pakai kasut Johnson yang zip sampai ke atas tu, ingat tak zaman tu? Ibu-ibu apa, ingat tak zaman kita pergi dating dengan Mak Haji hari tu? Masa dating tu tak bak lahun, tak kahwin kan? Belum kahwin lagi. Naik motor perapat je peluknya. Peluk letak dagu atas bahu. Bibir ngonyak copin telinga. Ingat tak zaman tu? Ibu-ibu sekarang baru pakai tudung kan? Dulu pakai skirt. Ada eyeshadow. Ada merah-merah kat pipi. Bubur gincu. Bibir apa ikan flower horn. Dah bertobat ke belum? Semayang dah qada ke belum? Puasa dah qada ke belum? Dosa-dosa yang lalu sudahkah kita bertaubat? Jadi orang yang baik itu kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah nakkan husnul khatimah, nakkan ujung at the end of his life itu kebaikan, maka Allah jadikan hati dia ini sedar, insaf, bertaubat. Dan bermulalah apa dia? Ziyadah min asanatih, kata ulama. Menambahkan kebaikan-kebaikan daripada usnil amal minat ta'at. Apa dia? Membuat amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Dia rasa menyesal.
regression. Ya Allah, aku dah buat macam ni dulu ya Allah. Aku tinggalkan semayang ya Allah. Aku tak puasa dulu ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Tubtu ilallah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Tuhan, ampunkan dosaku. Dan dia mula untuk mengqadakkan solat yang ditinggalkan. Mengqadakkan puasa yang ditinggalkan. Meminta halal dari benda yang dia telah ambil hak orang. Meminta maaf di atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Sebab apa? Yufaqihu fid din. Allah jadikan dia minat kepada agama. Tu yang hari ni dia ikut online hari ni yang dianjurkan oleh Bakit ni. Siapa yang ikut ni? Orang yang nak berubah dan serius dia betul-betul nak berubah. Orang yang tak ikut, kita sangka baik. Bukan kata ni jenis pemalas, kaki ponting. Ni tak tahulah bos TM. Mungkin dia bagi syarat. Siapa tak ikut online pagi ni akan ditukar ke Pekala Ulu. Tu yang ramai nengok tu. Jangan marah. Aku bukan sangka buruk. Tak, bukan negative thinking. Cuma agak-agak je lah. Bukan orang sini. Ini TM Mexico sana, bukan Malaysia punya. Jangan marah. Ya, sebab itu orang yang baik itu apa dia kata Nabi? Iaitu orang yang panjang umurnya dan juga wahasuna amaluh. Apa dia? Amalannya itu adalah amalan orang yang bertaubat. Amalan orang yang membuat ibadat, ketaatan. Wattiba' awamirillahi wa rasul. Apa katanya lagi ulama kata apa dia? Orang ini tidak lagi membuat maksiat. Orang ini sudah berubah mengikut apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan. So yang pertama, umur ni buatlah benda-benda padam tiba-tiba. Minta maaf ya gangguan-gangguan tersebut ya, kerana saya pun tak faham ya. Kejap padam, kejap ada, kejap padam, kejap ada. Jangan orang yang ceramah ni padam mudah. Tuan-tuan rahmati Allah ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia akan tanya, kata Nabi SAW, wa an syababi fima ablah. Allah akan tanya, kata Nabi, tentang syabab, muda kita. Muda ini kata ulama ansihatih, tentang kesihatan dia. Allah bagi, saya kata tadi, kesihatan, makan masih berselera. Kesihatan dan kekuatan, kemudahan umur muda kuat, muda belia kuat dan sebagainya ini, ke mana kita habiskan? Adakah kita buat benda-benda yang ketaatan Allah am-maksiyah? Itu saya kata tadi, orang muda kalau setakat kuliah maghrib apa, mereka tak berapa berkenan. Jangan marah orang muda ya. Sebab orang muda sendiri bagi tahu saya, ustaz, yang pergi masjid dengar kuliah ni orang-orang yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Kata dema lah. Bukan kata aku. Kata dema rumah kata pergi, kubur kata mari. Apa dia? Cuba ustaz perhatikan ustaz, kata dema. Yang duduk di masjid surau ni ustaz, semua expired date belaka. Jangan marah tuan-tuan yang dah pencen, jangan marah. Udah expired date. Apa roti gardenia tu katanya. Patutnya tarikh luputnya sekian-sekian. Tengok, udah habis tarikh luputnya koma weh. Itulah keadaan yang disebut. Tak. Sebenarnya sejak kita balik, hinggalah umur kita sempat ketua, Allah akan tanya ke mana kita habiskan. Atau orang muda-muda kuliah maghrib, dia tak apa nak datang sebab dia rasa still young, man. I'm still young. I'm still strong, you know. Maka yang pergi ni, yang dah lain lah. Lepas tu saya tengok yang pergi kuliah ni banyaknya bukan syabab. Banyaknya aju syekh. Apa tu? Old man banyaknya. Betul tu Haji Nazri. Banyak apa itulah. Ya Allah, yang dengar ceramah aku. Mula bersila. Lepas tu melunjurkan kaki. Lepas tu dia picit-picit kepala lututnya. Lepas tu keluar angin merdu. Tengok tu, orang kopi tu saya pun jelin.
Bila saya ceramah tu, Allah Ta'ala berfirman, dia keluar ke angin lagi. Aku tengok dia lagi, dia pusingih dengan aku. Dia kata, Ustaz, tak tahulah Ustaz, ngapa malam ni banyak menur anginnya. Saya kata, Tuhan tak apalah banyak angin. Saya dah naik angin dah ni. Ya, kenapa? Terganggu. You interrupt my speech, you know. Tak tahu mati Allah. Allahu Akbar. Okey, ada sedikit gangguan teknikal daripada Al-Fadhil Ustaz. Kita tunggu sama-sama sebentar saja lagi. Ustaz akan kembali bersama dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan live ini. InsyaAllah mungkin ada sedikit masalah gangguan daripada sebelah Ustaz Munawir yang sedang dikenal pasti sebentar saja lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia antara apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Antaranya adalah kita perlu bersedia untuk berubah pada tahun yang baru ini. Kena taubat. Ada sahabat saya Tun Teja tadi dia kata taubat lahum koma weh. Tu betul. Untuk bersama-sama di tahun yang baru, insya-Allah kita akan bersama-sama tanamkan dalam diri kita untuk bertaubat, untuk meninggalkan segala yang buruk dan mengambil segala yang baik, insya-Allah pada tahun 2021 ini. Kami masih lagi menantikan Al-Fadhil Ustaz untuk kembali bersama dengan kita. Kemungkinan ada di sebelah Ustaz ada sedikit gangguan. Walaupun terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mewarnai, mengimarahkan live kita pada hari ini. InsyaAllah kita masih lagi menunggu. Sebentar lagi Ustaz akan bersambung bersama dengan kita. Saya mohon maaf bagi pihak Al-Fadhil Ustaz. Mohon maaf daripada pihak kami sekiranya ada terdapat sebarang kekurangan maupun kekilafan sepanjang kami mengendalikan majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan, suka juga saya ingatkan agar terus bersama-sama dengan kami. Kami masih lagi menantikan update daripada sebelah Ustaz yang mana sebentar lagi Ustaz akan kembali bersama-sama dengan kita. Sebentar ya, saya kontak Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat Yu Hidayugani, Puan Mbak Iyah, Tun Teja, Puan Hamizah Juki di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Baik. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang tuan-tuan dapat lihat di belakang saya, ini adalah suasana baru live Bukit Perak, FB Live Bukit Perak. Kami bawakan khas untuk anda. Antaranya adalah untuk upgrade balik apa yang telah pun kita ada. Okey, Ustaz dah kembali. Sekejap, saya panggil Ustaz. Tu dia Ustaz. Tak apa Ustaz, faham. Gangguan. Sorry gangguan. Tak apa, silakan Ustaz. Lampu tiba-tiba padam. Saya tak tahulah. Ya, TMB pun tak bagi tahu nak buat kerja. Okey. Alright, Ustaz. Baik. Saya kata tadi tentang syabab. Ya, orang-orang muda yang berada warga TMNet ni, maka jangan kita sia-siakan waktu muda tadi. Saya kata dia lah macam kita karaoke 4 dara lah apalah kan. Habis suruh baca Quran malas, suruh mengaji malas. Ya, nak kena paksa dulu, nak kena ni dulu baru ni ya, nak mengaji. Tak mau macam tu. Sebab daripada kita balik itu, kita kena berazam. Apa dia? Aku berubah. Aku tak nak dah buat maksiat. Aku tak nak tengok-tengok benda-benda yang tidak sepatutnya tengok. Aku tak nak dah menipu. Aku tak nak dah melawan mak bapak. Ya, darah muda. Asyik nak jadi macam Angry Bird je, angry sesaja. Ya, jangan. Baik. Apa lagi yang akan ditanya ni kena masuklah azam kita ni. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang harta. Ni kena muhasabah ni.
Azam kita tahun ni, reta kita, yakni our salary payment tu, yang dibayar gaji kita tu, ke mana kita belanjakan? Pertama dia akan tanya, min aina kasaba, daripada mana kita ambil? Alhamdulillah lah, kita ada gaji. Ya. Tapi ada tak sumber-sumber haram yang kita ambil selain daripada gaji kita yang halal tu? Allah akan tanya, jaga-jaga. Mungkin kita buat kerja yang tak legal, ya, illegal. Tak legal, tak sah. Mungkin kita melakukan penipuan, mana tahu. Kan? Mungkin kita ambil rasuah, ar-rashi wal murtashi kila umma finnar, kata Nabi, orang yang memberi rasuah dan mengambil rasuah, kedua-duanya duduk dalam api neraka. Ni takut ni. Jangan kita claim benda yang tak betul. Ya, kita tak buat kerja tu, kita claim pada syarikat TM, kita kata kita buat. Sedangkan kita tak buat pun. Duit tu Allah akan tanya. Setiap sen Allah akan tanya. Pasal apa kamu claim benda ni? Sedangkan kamu tak buat kerja. Kenapa kamu claim? Bagi juga kita disuruh datang pukul berapa waktu kerja. Ya, ni PKPB ni kita boleh buat BDR, bekerja dari rumah. Betul? Tuan-tuan kena faham, kalau ikut prosedur bekerja dari rumah, katalah kita mula bekerja pukul 8 hingga pukul 5. 8 hingga 5 itu, betulkah kita berada di rumah, bekerja dari rumah? Takut ni, Allah tanya macam-macam ni. Takut-takut kita isi borang bekerja dari rumah, itu boleh diisi, boleh direka, man. Ya, apa yang berlaku? Kita tak ada di rumah. Tapi di mana kita? Di Tesco. Di mana kita? Di Angsana Mall. Jangan marah. Di mana kita? Pukul 3 petang. Dekat tempat orang jual pisang goreng. Mana Ustaz tahu? Aku dah terserempak. Orang TM bukan, tapi orang pejabat. Aku tak apalah, aku cikgu, cuti sekolah. Koma ada? Jangan marah. Pukul 3 beli goreng pisang. Bila tanya, untuk siapa ni? Untuk orang pejabat lah Ustaz. Awak ni tukang beli je. Segan dia nak cakap kat aku. Banyak menang ni sampai RM20. Atau Ustaz yang mengirimnya bukan seorang. Yang mengirimnya dekat 10 orang. Ustaz, orang perempuan lah banyaknya. Sambil makan goreng pisang. Sambil gosip. Jangan marah dia cakap, bukan aku cakap. Tuan-tuan rahmati Allah. Tak apalah. Mungkin dia memberikan khidmat dia untuk menolong sahabat-sahabat. Tapi jangan marah tuan-tuan. Jangan marah kalau saya tanya. Dalam bidang kerja dia itu, tak kira lah dispatch ke apa, file meja dia itu, tolong rujuk balik bos-bos. Boleh tak dia pergi beli goreng pisang? Ya, be careful. File meja senarai tugasnya itu boleh tak dia pergi beli goreng pisang untuk kaki tangan pejabat yang nak ngonyah ngokok goreng pisang, power sedap, cheese, pisang, cheese dan sebagainya. Ada tak dalam senarai kerja dia? Kalau ada, selamat di akhirat. Tapi kalau tak ada, anda telah menyebabkan dia bekerja bukan atas arahan keizinan bos, anda sudah menyebabkan gaji dia itu sudah diselewengkan. Jangan marah tuan-tuan. Ini untuk diri saya sendiri. Masyaallah untuk diri saya sendiri. Saya pernah bekerja dengan jabatan agama, ya, di bahagian pendidikan. Memang ada masa tu kita pergi keluar minum. Tapi bos dah bagi satu peringatan. Bos kata di jabatan kita ada cafeteria. Ni kalau orang tanya, orang tanya soalan ni banyak pada saya. Dah ada cafeteria, dah ada kantin, maka saya minta kaki tangan tidak keluar ke kantin-kantin atau kedai-kedai makan pada masa waktu bekerja. Waktu rehat tak apa. Waktu rehat no problem, pukul 1 pergilah nak makan kat Angsana Mall pun.
Tapi waktu bekerja ni pukul 10. Pasal apa tuan-tuan? Ada satu kejadian kes yang saya pergi motivasi di satu jabatan. Bos dia kata, Ustaz tolong tegur sikit Ustaz. Saya kata kenapa? Ada kaki tangan saya ni masuk pukul 8. Punch okey. Tapi 8.30 hilang. Bila ada klien datang nak jumpa, tanya mana ni? Yang kerani depan tu kata, oh dia keluar pergi minum. Kita apalah, tunggu setengah jam tak datang. Orang ni kata apa dia? Tak apa, saya pun nak pergi minum lah, lama sangat dah setengah jam saya tunggu. Hamba Allah ni balik, tuan-tuan, duduk lebih kurang dalam 10 minit kat pejabat dia. Kerani ni beritahu, tuan, pegawai ni tadi ada orang datang nak jumpa, tapi dia tunggu lama setengah jam tuan, tak ada. Okey, tak apa, nanti dia datang begitu saya. Baru 10 minit duduk di pejabat, member call. Bro, mana bro? Ada pejabat lah ni. Bro, jom bro. Kena mi kari. Udah keluar balik pekena mi kari. Customer yang datang ni tuan-tuan, datang balik, pegawai tadi ada ke? Dia dah masuk tapi keluar balik. Pergi mana? Minum. Tuan-tuan, bayangkan. Sebab itu bos saya selalu pesan, kaki tangan kerajaan terutamanya, jangan menyalahgunakan keprihatinan bos kepada kita untuk menyebabkan kita memakan duit haram daripada gaji kita. Ingat, Nabi bersabda, min aina tashabah. Duit yang kamu makan itu dengan cara apa kamu dapat? Jangan marah tuan-tuan. Siapa suruh jemput aku bagi ceramah hari ni? Tentang muhasabah, tentang tahun baru. Don't angry, don't be angry, don't make at me, you know. Kan? Benda ni muhasabah, tuan-tuan. Saya pun muhasabah. Saya muhasabah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan satu hari jumpa saya dalam masa bekerja, berada di tempat yang tak sepatutnya, tuan-tuan tegur. Ustaz, ceramah je lebih. Dia pun suruh apa je, aku lepuk sekarang. Cakap apa itu kat saya. Tak apa tuan-tuan. Sebab apa? Saya hanya memberikan suatu peringatan. Sebab apa? Ini disebut dalam hadis ni. Wa fima anfaqa, dan ke mana akan dibelanjakan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Adakah kita membelanjakan ia fi infaqu fi sabilillah, belanjakan pada jalan Allah, au fil israf, atau kita membelanjakan tuan-tuan pada apa dia? Pada perkara-perkara yang membazir dan merugikan. Tuan-tuan, Allah akan tanya tu. Dapat duit hari tu, ada tak sedekah pada tahfiz? Ada tak sedekah pada masjid? Azam tahun baru ni tuan-tuan, gaji kita ni peruntukkan sikit, tak banyak, RM50 pun jadilah sebulan kita bagi kepada masjid. Kita bagi kepada tahfiz, atau ambil 10 bagi 5 tempat. RM50 tu bukan banyak tuan-tuan, gaji ribu-ribu. Ambil RM10, ni RM50 bagi pada 5 tempat. InsyaAllah di akhirat nanti kita akan dapat hasilnya. Sebab dunia ini mazra'. Dunia ini adalah mazra'ah. Apa dia? Ladang bercucuk tanam. Yaumul hisad. Bila yaumul hisad kita menuai hasil tu masa bila? Di akhirat. Masa tu baru menyesal. Kenapa lah aku bagi RM50 je hari tu? Kalau lah aku tahu apa ini banyak pahalanya, aku bagi RM5,000. Habis gaji aku pun tak ngapa. Tapi bukan semua orang ada kesediaan buat begitu. Betul tak tuan-tuan? Bukan semua orang akan boleh buat begitu. Tak boleh. Kenapa? Manusia ni penuh dengan kedekut, tamak. Sebab itu kita kena muhasabah tuan-tuan. Kita punya gaji ni yang kita dapat setiap bulan ni, pernah tak kita belanjakan pada jalan Allah atau belanja pada pembaziran? Kalau orang lelaki dia suka beli sport rim 15 tukar 16 tukar 17 tu kata orang pakai udah lepio dah getah tayarnya. Nak cari yang besar lagi. Ustaz ada tak Ustaz? Ustaz tahu tak Ustaz kedai mana jual sport rim lagi besar? Saya kata ada. Kedai mana Ustaz? Lagi besar dia 17. Ada. Kedai mana? Yang jual tayar traktor tu kamu pergi beli.
pasang pada kereta kancil kamu tu. Bank kan? Kereta kancil, sport ring tractor. Oh, memang power. Kalau itu merendah banjir pun, ya, lepas, tak ada masalah. Tuan-tuan, ada tak kita belanjakan duit kita pada jalan-jalan maksiat, pada jalan-jalan yang menyebabkan orang bermusuh, bergaduh? Ibu-ibu, dalam almari banyak pasang baju dah. Semua raya kita beli. Raya puasa pun kita beli, raya Christmas pun kita beli, raya Deepavali pun kita beli, Cap Gomeh pun kita beli. Allah akan tanya nanti, pakai ke tak pakai? Kalau tak pakai, bungkus elok-elok bagi pada orang yang memerlukan. Jangan marah bapak. Makanan, kita beli makanan. Ya, ada tak kita beli makanan itu, makanan-makanan yang tidak membazir? Kadang kita beli tapi tak makan, buang dalam sampah. Kucing pun tak nak makan dah. Kucing, cium pun kucing, miau, tanduk katanya. Pasal apa? Tak sedap. Benda yang kita selalu beli dengan nafsu tapi tak guna, tak manfaat, tak makan, Allah akan tanya di akhirat. Masya Allah, takutnya. So tuan-tuan, banyak kala kita membelanjakan gaji kita ni pada jalan Allah, to make a charity, buat kebajikan. Tengok mana sahabat-sahabat kita yang susah ni, gaji tak pun nak cukup ni, kita bantulah dia. Saya ucapkan tahniah bakit ya. Saya tahu Badan Kebajikan Islam biasanya mereka akan buat charity untuk kaki tangan. Ni yang terbaik. Kalau ada yang kematian, dia akan beri bantuan kan. Malah kadang-kadang ada yang menyambut birthday pun ada. Dia bagi hadiah. Saya kalau di jabatan tu, kalau datang je birthday saya tu, ada je hadiah. Ya, hadiah. Mereka buatkan kek lah. Mereka bagi hadiah lah. Kan? Yang terbaru ni sebab saya nak tukar ke Ipoh, dia membuat pula jamuan perpisahan. Tapi kali ni selalu aku dapat jam. Kali ni aku dapat Tupperware masak Maggi je. Tak apalah. Janji ada charity di situ. Jangan marah. Jangan kau membagi tahu jabatan aku sekarang. Tukar aku Pekala Hulu pula. Jangan marah. Saja ngusik koma je. Maknanya apa dia tuan-tuan? Semuanya Allah akan tanya. Ke mana kita belanjakan? Apalagi tentang rahmati Allah, kemudian ditanya tentang wa'an ilmihi yang keempat, yang terakhir. Apa dia? Tentang ilmunya. Tentang ilmu apa akan ditanya? Madza amila fihi. Ilmu ni cari tak? Ni nanti bagi tahu dengan yang tak hadir hari ni online ni. Ustaz bagi tahu. Kita kena tukar azam. Azam baru ni mudah-mudahan kita rajin kuliah ilmu. Rajin datang dengar ceramah, rajin online. Betul tak? Ustaz kata apa? Nanti Allah tanya. Ilmu ada cari tak? Bakit buat kuliah online ni? Ada ikut tak? Ada ikuti tak? Do you follow it? No. Tahulah akhirat nanti Allah tanya. Ilmu cari tak? Dan orang yang sudah ada ilmu macam hari ni dah tahu ni. 4 benda ni kita kena ubah. Kita berazam ubah. Kita berazam kita untuk berubah. We make a change. Wind of change. Kena berubah. Allah akan tanya pula. Bila dah ada ilmu, buat apa dengan ilmu tu? Ada orang tuan-tuan, dia datang kuliah ilmu. Tapi bukan nak memanfaatkan ilmu tu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tengok dalam ni macam dengar ceramah aku. Rupanya melelo hati dia, tahu melelo, mengelewah kata orang. Hati dia pergi ke tempat lain, dia teringat ni lah. Habis kenapa duduk di sini dalam online kuliah ni? Bos suruh. Kalau dah malas nak ikut, tapi dah bos suruh, udah tak ikhlas, tak dapat pahala weh. Ingat, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa an salas. Kata Nabi SAW, bila mati je anak Adam ni, kita mana ada hidup panjang, tuan-tuan, semua akan mati. Saya pun akan mati, tapi tak tahu bila. Waliyahzubillah lah kalau mati kena COVID. Na'uzubillah. Ya, kita tahu. Tapi kena ingat tuan-tuan, bila mati je kita anak Adam ini, in qata'a amalu, akan terputuslah amalannya dengan dunia. Kita tak boleh balik ke dunia dah. Masa tu baru nak menyesat. Tak boleh balik dah tuan-tuan. Duduklah dalam yang lahat sampai sampai Allah bangkitkan kita hari kiamat nanti. Akhirat nanti.
Terputus segala hubungan kita dengan dunia melainkan 3 benda yang kita bawa. Apa dia? Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jariah yang tadilah. Ya, Allah akan tanya tentang nikmat tadi, tentang harta tadi, wa an malihi tadi, tentang harta tadi. Bi aina kasaba, daripada mana dia dapat sumbernya, wa fima anfaqa, ke mana dia belanjakan. Yang kita belanjakan pada jalan Allah, jalan ibadat, jalan kebaikan inilah yang akan menemani kita dalam kubur, yang akan menjadi hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku telah membelanjakan duit aku ini untuk menolong orang miskin, ya Allah. Ya Allah, aku menolong ustaz-ustaz nak buka tahfiz, tak berapa nak ada model. Aku bagi, ya Allah, duit aku ini, ya Allah. Ya Allah, syurau ini yang memerlukan bayaran bil elektrik, ya Allah. Aku bayar bil elektriknya, ya Allah. Yang berharga 500, 600 tu, ya Allah. Aku niatkan untuk orang-orang supaya mudah mereka beribadat di rumahmu, ya Allah. Yang ini kita nampak hasilnya. Yang ini akan berujah di hadapan Allah Ta'ala nanti. Yang ini yang akan menjadi our savior, penyelamat kita di akhirat. Satu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ada riwayat mengatakan ilmin, ada yang mengatakan amalin. Dua, boleh. Ilmu pun boleh, amalan pun boleh. Kalau ilmu, ilmu yang diamalkan. Ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Bukan menuntut ilmu je, tapi tak amalkan, tak jadi. Dan mesti menuntut ilmu, kemudian diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samar. Apa kata pepatah Arab? Ilmu tanpa amal umpama pokok tak ada buah. Pokok tak ada buah, tak guna. Kita tebang je. Pokok durian tak berbuah, buat sakit mata nengok. Tebang, tanam pokok, ya, durian madu. Durian madu je lah, madu tak berani. Ya, durian madu je kita berani. Tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, apa dia? Ingat, ilmu ni Allah akan tanya. Ada tak mengaji hari tu? Oh, tak ada masa, ya Allah. Saya tak ada masa nak mengaji, ya Allah. Kenapa tak ada masa? Pergi karaoke. Kenapa tak ada masa? Pergi memancing. Pergi petang, balik malam, balik subuh. Kenapa tak ada masa? Sibuk dengan urusan dunia, ya Allah. Akhirnya kita menyesal kerana tak ada amalan ilmu yang dibawa. Dan yang terakhir, tuan-tuan, awaladin salihin yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Kita harap, tuan-tuan, anak yang kita hantar sekolah ini, yang kita hantar sekolah kafar, padahal ada bapak yang rasa lepas sekolah rendah nak masukkan dia tahfiz, ustaz. Apa pandangan ustaz? Boleh dah ustaz? Good. The best. Super, kata orang India. Apa dia? Masukkan ke tahfiz. Jadi ahli Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Anak ini kalau menjadi hafiz 30 juzuk. Kalau menjadi orang yang menghafal 30 juzuk, tak payah 30, 15 juzuk pun tak ada salah. 5 juzuk pun okey. Apa dia? Dia akan menjadi syafaat kepada bapak dia. Kerana apa? Bapak dia yang menyebabkan dia menjadi hafiz, masuk mengaji Quran, masuk mengaji agama. Tentara mati Allah, anak yang mengaji agama ni, percaya cakap saya, sebab saya mengajar lama di banyak sekolah. Izzuddin 11 tahun, di Sarjana, Sekolah Raja Nazim Shah ni sebanyak 4 tahun. Kemudian di Tahfiz Sungai Siput sebanyak 2 tahun, naik jabatan selama 6 tahun. Selama 23 tahun saya berkhidmat dengan kerajaan negeri Perak ni. Budak yang mengaji soal agama ni, selepas dia semayang, dia takkan lupa doa ni. Ustaz-ustaz ajar. Abdi Allahumma gfirli. Allahumma, ya Allah, ampunkan dosaku. Wali walidayya, dan kedua ibu bapakku. Warhamhuma, kasihanilah mereka, ya Allah. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka membelaku, mengasihiku, mendidikku, ya Allah. Aku jadi orang agama ni, ya Allah. Kerana apa? Didikan mak ayahku. Walaupun mak ayah aku sekular, ya Allah, walaupun mereka dulu jenis ya badabadu. Tapi anaknya ini mereka hantar sebagai aset mereka di akhirat. Apa dia? Mengaji agama, menjadi ustaz, menjadi hafiz. Paling tidak, tuan-tuan, menjadi orang yang tak melakukan kemungkaran. Maka ya Allah, dengan itu ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Jangan azab mereka dalam kubur, ya Allah. Jangan azab mereka dalam api neraka-Mu, ya Allah.
Kerana mereka telah mendidikku, ya Allah, menjadikan aku manusia yang baik. Tuan-tuan, 3 benda ni kita kena jadikan sebagai muhasabah. Tadi 4 benda. Umur, muda, reta, ya, ilmu. Pecah lagi 3. Apa dia? Sedekah jariah. Pecahan daripada mal tadi, reta tadi. Sedekah jariah, ilmu dan juga anak yang soleh. Benda ni kena menjadi kerisauan. Dalam psikologi dinamakan stres yang baik. Eustress or hyperstress, distress. Tukarkan stres kita kepada stres yang baik, tuan-tuan. Apa stres yang baik? Kita merasakan ibadat kita masih kurang. Kita merasakan anak kita ni nak hantar ke mana. Anak kita ni kalau boleh naklah bidang agama. Kalau tak pergi sekolah agama pun dalam sekolah biasa pun okey. Tapi dia mesti taat kepada Allah, menunaikan sembahyang dan sebagainya. Boleh, tuan-tuan? Menjadikan stres yang baik. Kalau kita memikirkan keduniaan semata-mata, azam kita dalam bab dunia je. Aku mesti mencapai target. Ini berat. Dia akan jadi hyper stress, hypertension. I must achieve my target this year. Benda tu, tuan-tuan, bukan tak boleh. Boleh. Tapi jangan sampai menyebabkan kita ini melakukan apa yang Allah larang. Mungkin dari segi syarikat, itu target dia. Kita tahu ni, apa target kita? Bos kata, mesti mencapai berapa peratus. Kita pun tahu, saya pun tahu, Ikatan Kerjaan pun ada SKT, sasaran kerja tahunan. Kita belajar tu, semua tu SWOT tu. Strength-nya, weakness-nya. Kan? Kita belajar opportunity trade, semua kita belajar. Tapi kalau SWOT ini pun, SKT pun, KPI, Key Performance Indicator, apa namalah, kalau tidak disukat dengan neraca keislaman, dia akan menjadi useless, tak berguna, tuan-tuan. So saya harapkan, terima kasih kepada Bakit, kepada bos-bos yang ada di TM ini, pastikan dunia dan akhirat itu seiring. Saya nak beritahu pada tuan-tuan sekalian, pastikan tahun ini kita berazam di samping kita memajukan syarikat, memajukan kita punya badan ni, badan korporat ini. Dalam masa yang sama kita berubah menjadi baik, pertama daripada segi umur. Lagi Allah panjangkan umur, jangan lupa qada, jangan lupa ganti balik ibadat yang kita tinggalkan. Berazam to be a better man. Menjadi orang yang lebih baik. Kalau tahun-tahun lepas banyak ponting, kita digelar sebagai kaki ponting. Bila sebut kaki ponting, kami kata, alah kaki aku je ponting, badan ni tak. Pandailah kamu. Ya, kita digelar sebagai kaki ponting. Berubah menjadi orang yang datang kerja mengikut masa dan tak hilang ghaibul ghuyub. Ada orang yang boleh jadi ghaibul ghuyub. Dia ada ilmu halimunan. Macam biskut cokfat, kejap ada, kejap tak ada. Ni bos cukup suka dalam mesyuarat, bos cukup suka cakap benda ni kan. Jangan jadi yang macam itu. Bila telefon, ada je alasan dia. Nak terberak lah. Tadi saya nak pergi jabat ni Datuk. Ya, Encik Tuan. Tapi ada pokok tumbang. Tiba-tiba pokok tu macam terpotong sendiri, tiba-tiba jadi sampan. Lepas tu sampan tu kan, ada apa batera Nabi Nuh punya cerita. Ni sah tangkap, hantar tanjung rambutan, tuan-tuan. Jangan marah. Alasannya mesti bombastik punya alasan kan. Baru bos percaya. Kalau tak, bos tak percaya. Bos kenal kita. Ya, apa lagi tadi? Ya, kita kena tengok pula yang kedua tadi. Apa dia? Selepas daripada umur, syabab. Muda kita ni. Kekuatan kita ni. Kesihatan kita ni. Kederat kita ni. Buat apa? Kalau buat kerja untuk syarikat, kita tolong syarikat untuk memajukan syarikat. This is the best. You are the best. Apa dia? Kita buat kerja ini untuk syarikat dengan satu niat yang paling best. Apa dia? Kita nak tolong orang yang menggunakan perkhidmatan kita. Azujud. Rumbenalai rekit kata orang India. Ya, buat macam tu. Niat macam tu. Jangan ponting-ponting. Yang ketiga apa dia? Tentang gaji kita. Mal.
Ya, jangan kita bohong, tipu, menyeleweng, kata orang parit mengelat, jangan. Ya, kita ambil sumber yang haram, kita buat sesuatu tanpa pengetahuan bos syarikat, kita buat sesuatu barang company, kita jual, kita kata nak yang murah tak, kau TMNet memang mahal, TMNet mahal, aku pun pakai Unify, TMNet sebulan 240, tak ada kurang ke? Tiba-tiba ada orang TMNet kata apa dia? Ustaz, ada satu cara Ustaz, murah. Tak payah bayar 240 tu Ustaz. Macam mana? Ambil kat saya. Saya ada barang, saya boleh bekalkan pada Ustaz, saya boleh pasang. Ustaz, line dia, line pakai line siapa? Aku tanya. Line TMNet lah. Macam mana boleh pula murah? Line TMNet, memang barang kamu. Line TMNet, macam mana boleh murah? Ada cara dia Ustaz. Siapa yang cakap ni? Engineer TMNet. Siapa yang cakap ni? Juru technician TMNet. Jangan buat kerja macam tu. Ya, macam elektrik kan. Main pakai aircon. Sebiji aircon. Sekarang ni 1,000 lebih, 1,000 lebih, 1,000 lebih. Ada orang yang bagian tu juga bagi tahu, Ustaz, nak murah tak bil elektrik? Nak. Kini, saya datang rumah Ustaz petang sekarang, saya letak satu benda di belakang meter tu dalam dinding. Okay, Ustaz Ustaz nak berapa sebulan? Boleh tanya pula nak berapa sebulan? Berapa sebulan? 80. Jangan murah sangat Ustaz. Kau 30, nanti dia tengok aircon sampai 5, RM30. Nanti dia kesan, Ustaz buat ni Ustaz. Dia pula ngajar aku. Ustaz punya Ustaz. Letak je 100. Okay Ustaz, boleh bayar 100 sebulan? Aircon 5. Pakailah bapak aircon pun tuan-tuan. Tetap 100 tiap-tiap bulan. Haram. Orang yang buat kerja ini hasilnya haram. Ustaz yang melanggan dia pun sama juga haram. Ustaz ni bukan haram dah. Haram jadah tuan-tuan. Jangan marah, jangan marah. Ya. Apa lagi tuan-tuan? Yang terakhir tentang ilmu. Tolong tuan-tuan ya. Jadi saya ucapkan tahniah pada Pakit. Terima kasih pada warga TM kerana buat kuliah online ini untuk kita bawa ke akhirat ilmu yang keempat. Jadi jadikan 4 benda ni sebagai muhasabah kita. Kita berubah, make a change, win of change, insya-Allah kita akan berjaya insya-Allah dalam kita punya azam tahun baru. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada Tuan Haji Nazri. Saya ucapkan terima kasih kepada warga TMNet sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. terima kasih banyak-banyak diucapkan di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Sama. Kalau ada soalan, satu soalan boleh ke Ustaz? Boleh. Silakan. Boleh. Ada soalan tak? Silakan. Ustaz, Boleh. soalan dia, ada di antara kami yang okeylah dia dah berazam, insya-Allah kita nak perbaharui azam kita, kita nak jadi orang yang lebih baik. Kalau yang mana tak cukup solat 5 waktu, kita azam tahu dia nak solat 5 waktu. Kalau yang solat 5 waktu, kita berazam kita nak solat di awal waktu. Tapi Ustaz, dalam masa setahun tu, 360 hari tu, tiba di pertengahan tergelincir orang kata Perak Ustaz. So macam mana Ustaz bagi tips lah sikit Ustaz, macam mana kita nak beristiqamah ke arah itu Ustaz. Silakan Ustaz. Okey. Baik. Ada seorang ulama mengatakan kalau kita nak istiqamah, nak sentiasa bersemangat dalam buat satu perkara, dia ada 5 benda. Saya bagi 3 je. Pertama, ikhtiaru syiddah ala ni'mah. Pilih untuk berada dalam situation difficult. Situation susah daripada situation santai-santai, senang-senang. Sebab apa? Kita selalu tak dapat buat azam baru kita sebab kita suka bersantai. Padahalnya kalau kita pilih syiddah, difficulties ni, okey, nak semayang tu, kan sekarang ni kan PKP kan, nak semayang tu kena bawa sejadah, kena pakai pelitup muka, nak pergi surau tu, ya, kena ambil wuduk dulu. Kita rasa itu satu difficult. Bila difficult, jiwa kita tak seronok. Bila tak seronok, kita tak buat. Sebab kita suka santai, relax. Tak payahlah pergi semayang susah sangat, tak payah semayang lah senang. Ini yang berlaku hari ni. Sebab itu, kita kena buat perubahan. Yang satu dia bagi ya, satu faktor yang pertama ni apa dia? Buang segala kesantaian dan kemalasan tu. Sebab kita nafsu memang suka santai-santai. Kita tak suka susah-susah. Kita tak suka fikir yang susah-susah. Ya, yang kita kata hard thinking ni tak mau lah. Ya, tak mau fikir-fikir susah lah. Aku payah lah.
Tu dia bukan jadi mukmin yang baik, pekerja yang baik pun tak boleh. Pasal apa? Dia tak boleh fikir benda susah. Dan dia tak nak susah. Jadi pilih yang susah sebenarnya. Apa dia? Nak bangun subuh tu kan kesusah. Nak mandi, nak ambil wuduk. Tambah yang mandi junub ni. Lagilah susah kan nak mandi pagi-pagi tu kan. Nak sembahyang subuh. Maka pilih yang susah ni. Ya, supaya apa? Kita istiqamah. Satu. Yang kedua apa dia? Ikhtiaru zulli ala al-izzi. Masya Allah. Memilih agar rendah diri. Buang sifat ego. Egoistik tu. Sebab apa kita tak boleh berubah? Kita ego. Nasihat orang pun kita tak dengar. Teguran orang pun kita tak ambil hirau. Kan? Ada aku kisah. Peduli apa? Punya masalah. Punya masalah nak tegur-tegur aku ni apa? Punya masalah. What's your problem? Hantar aku lah. Badan aku. Jasad aku. Duit aku. Bila jadi apa itu kata Arab ananiyatun. Ya, selfish kata orang putih. Kita ni ya orang kata mentingkan diri sendiri, sombong, ego. Apa yang berlaku? Maka jangan sembanglah nak buat azam baru. Ya. Yang ketiga apa dia? Ikhtiaru mujtahid ala raha. Apa tu? Buat kerja sungguh-sungguh. Niat aku nak berazam tahun ni nak semayang di awal waktu. Usahalah dulu. Mujtahid. Ya, yajtahid. Usaha dulu. Bila tak dapat baru kita kata ya Allah aku tak dapat buat ya Allah kerana apa? Kekangan yang begini. Allahumma ya Allah aku nak semayang awal waktu ya Allah tapi ada mesyuarat tadi ya Allah kena masuk sekejap kerana mesyuarat tadi aku lambat sikit semayang ya Allah. Allahumma ya Allah aku nak semayang ya Allah tapi semalam tidur lewat ya Allah aku tak terjaga subuh ya Allah. Sudah dah pukul 7.30 dah habis subuh ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Tidur malam semalam usahalah. Tidur awal. Kunci jam. Tak? Kita nak qiyamul lail. Kena ada mujtahid. Usaha dulu. Bagaimana? Kunci jam. Kita beritahu kat isteri. Kalau awak dengar jam tu bunyi 3.30, 4.30 kan, awak kejutkan saya sampai saya bangun. Kalau abang tak bangun macam mana bang? Kalau saya tak bangun, renjihkan air ke muka saya. Kalau renjih air pun tak mau bang, macam mana bang? Ambil air tu curah terus atas muka aku. Kata, jangan Ustaz, isteri jangan buat apa itu. Saja je. Maknanya daripada 3 benda ni kena pegang. Pertama, ikhtiar syiddah. Jangan kita pilih santai-santai yang malas ni. Sebab apa kita malas buat kerja di pejabat? Kita suka bersantai. Bila bos kata ada mesyuarat, hati kita kecewa, bengang, sedih. Tak? Sebab apa? Mesyuarat. Mesti banyak benda nak cakap. Popek. Tapi bila bos kata, mesyuarat kita petang ni dibatalkan. Dia punya senyum. Terus suruh dispatch beli goreng pisang power cheese tu. Jangan marah tuan-tuan. Ya. Yang kedua apa dia? Ikhtiar zulli ala izzi. Jangan ego. Dia yang menyebabkan kita tak ikut azan sebab ego lah. Kita rasa walaupun benda tu salah, tapi kita tetap mengatakan betul. Tu ego dia tu. Benda tu salah. Dan orang tu beritahu benda tu salah, bos. Benda tu salah, bos. Tak boleh, bos. Bos, ini tak ikut prosedur, bos. Tapi kita sebagai bos ego kan. Apa pula prosedur? Saya yang control. Saya yang manage ni. I'm management, you know. Ikut. Mesti ikut. Benda tu salah. Ego. Sebab apa ego? Jadi apa itu, kita tak boleh berazam, tak boleh berubah. Sembang kari kata orang sekarang. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Iaitulah apa dia? Ikhtiarul mujtahid. Usahalah. Nak buat satu benda usaha. Kemudian baru kita serah pada Allah. Allahumma ya Allah, aku dah cuba nak ikut online malam hari ni ya Allah. Kuliah online. Tapi tak dapat ya Allah. Kerana apa? Kerana aku ada urusan lain yang aku kena buat. Barulah dinamakan berazam. Tapi tak dapat dilaksanakan. Jangan berazam niatnya tapi memang tak nak laksanakan. Pasal apa? Pasal tadilah yang memilih untuk santai, relax. Orang kata, hari tu berazam nak semayang awal waktu. Kenapa tak semayang lagi ni? Niat je. Kan? Macam mana? Dah tak boleh nak semayang awal kan? Dia jadi apa itu. Pasal apa tak semayang awal? Kita buka laptop, desktop, meja kita pejabat tu, kita tengok YouTube. YouTube apa? Lagu 4 darah tu ni. 4 darah. Habis. Habis tuan-tuan. Itu yang berlaku. Bukan pejabat Komoi dah. Ni ada pejabat lah. Pejabat di Mexico sana. Di Mexico sana. Bukan sini. Jangan marah tuan. Wallahu alam bisawab. Terima kasih.
Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang menonton ceramah khas hari ini daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Munawir Salihuddin. Sama-sama kita kata daripada awal tadi Ustaz dah kongsi dengan kita apa-apa hal kita kena taubat dulu. Kita kena tinggalkan segala apa yang telah kita lakukan dulu yang tak elok, kita taubat, kita tinggalkan, kita berazam dan juga kita akan kena terus berikhtiar bagi menuju ke azam yang telah kita tanamkan tadi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Saya mohon izin Ustaz, kalau boleh Ustaz, Ya. apa kata kita tutup majlis kita ini, Ustaz mengetuai bacaan doa untuk kami di tahun baru, minta dijauhkan daripada segala malapetaka, dijauhkan segala penyakit yang sedang berleluasa pada tahun ini Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah minal mu'addin az-zakah minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma ahsin a'malana ya Allah, agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami ya Allah di jabatan kami dengan lebih baik, agar kami dapat berubah ya Allah daripada situasi yang baik kepada yang lebih baik. Allahumma ya Allah, peliharalah kami ya Allah daripada pelbagai wabak, pelbagai penyakit yang menyerang kami. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala, khususan coronavirus min biladina Malaysia. Allahumma sallimna wassallim dinana wassallim tauhidana wassallim aqidatana wassallim azwajana wassallim auladana wassallim kullu ma'ataitana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Taqabbalallah minkum. Terima kasih Ustaz di atas kesudian untuk mengetuai bacaan doa itu tadi. Dan sekali lagi Ustaz, saya mohon izin untuk saya kongsikan ceramah kita hari ini di dalam YouTube channel saya insya-Allah, agar kita dapat sama-sama memanjangkan ilmu yang Ustaz sampaikan. Kita berkongsi bersama-sama dengan ilmu yang kami dapat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Al-Fadhil Ustaz daripada kami di Bangkit TM Perak. Insya-Allah kalau ada rezeki lagi, kita panggil lagi. Ustaz janganlah tolak pula Ustaz ya. InsyaAllah. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asina ila allazina wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Baiklah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian untuk mengikuti live kita pada hari ini. InsyaAllah saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana kita akan sekali lagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Ridwan bagi kuliah bulanan kita insya-Allah pada hujung bulan ini kalau tak silap saya. Tarikhnya akan saya beritahu kelak dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat terus bersama-sama bagi menyokong kami di Bangkit Perak ini insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain siaran. Sekian daripada saya Haji Muhammad Nazri daripada PR State Perak TM Perak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.